Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, puji Tuhan, pada awal pagi ini kita datang sama-sama merenung firman Tuhan. Pada pagi ini kita akan merenungi firman Tuhan dari buku Malaikat bab 1 ayat 1 ke 5 dengan tema mengasihi Tuhan. Dengan mengasihi Tuhan. Pada mulanya marilah kita sama-sama memuji Tuhan. Dan kita menjemput saudari Tan Shu Ching dari Gereja Metodis Siong Tau, Kuching Barat, dan bersama dengan saudari Tan Pichen dan juga saudari Lily Bong untuk mengetuai kita untuk memuji Tuhan, sebab Tuhan itu benar. Tema lagu pujian yang kita akan sama-sama memuji Tuhan adalah Aku Percaya. Seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan, sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku aja. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti
Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, pada pagi ini kita akan merenung satu tema, yaitu mengasihi Tuhan. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kita ketahui satu majlis perkahwinan di Raja Putra, hari 33 tahun, umur 33, dan bersama dengan pelakon Amerika Megha Markle yang umur 36. Dalam majlis perkahwinan ini, kita ketahui bahawa ada satu message yang membawa ke gereja. Bukan sahaja mereka yang hadir secara fizikal pada hari Sabtu perkahwinan itu, juga saudara-saudari dalam Yesus Kristus, tapi juga jutaan orang yang menonton dari seluruh dunia berkhotbah Bishop Michael Bruce Perry yang berkhotbah kuasa penebusan kita. Dalam khotbah beliau dalam perkahwinan ini, memberitahu kepada kesemua yang mendengar bahawa daya dan motivasi kasih, mana ada daya yang besar apabila kita kasih. Kita senang, tapi apabila kita kasih seorang ibu, kasih anak-anak, begitu besar jasanya, begitu besar jasa. Kerana seorang isteri begitu kasih akan suami, maka kasih dia akan begitu besar sehingga rela berkorban suami. Karena juga suami ini berkorban sebab ada daya. Sebenarnya daya kasih itu bukan sengaja dari kawinan, tapi bukan kasih di hadapan Tuhan dengan kita. Apabila kita ada kasih yang besar terhadap Tuhan, maka kita relalah berbuat sesuatu untuk Tuhan. Kita akan sentiasa merenung Tuhan. Begitu baiknya Tuhan. Sentiasa kita akan bersyukur pada Tuhan. Apabila kita membuat satu keputusan, kita akan bersyukur dan pasrah Tuhan. Kita ketahui lebih kurang 400 sebelum pasti, yaitu selepas pembinaan sekolah baju selesai, semua masalah muncul. Masalah ketidak upaya untuk memahami dan bertindak balas terhadap kasih Tuhan. Khasnya dalam buku Malaikat. Ini adalah satu gambar di mana kita boleh dapat ketahui baju yang kedua di Israel, di mana sekarang sudah disimpan di Museum Jerusalem. Saudara-saudari, Israel yang dibicarakan oleh para nabi ayat 1 dalam Malaikat 4. Dan Israel di dalam hati Tuhan. Saudara-saudari, Israel juga adalah kerajaan arah iman, yaitu ahli agama. Saudara-saudari, siapakah Israel yang disebutkan dalam Nabi Malaikat dalam ayat nama? Israel adalah sekumpulan yang terpilih, yang benar-benar boleh bersaksi tentang Tuhan. Saudara-saudari, di sini ayat 1 dalam pasal. Inilah perkabaran Tuhan kepada Malaiki untuk disampaikan kepada umat Israel. Saudara-saudari, nama Malaiki ini bermaksud utusan, untuk nama samaran. Malaiki adalah nabi terakhir dalam zaman Perjanjian Lama. Pada masa itu kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan telah jatuh. Maksudnya di sini hanya mana sudah jatuh di sebelah utara, dan di selatan itu mereka sudah kembali kepada tanah yang Tuhan kasihi. Mereka sebagai pulangan, rombongan pulangan, jemaat pulangan. Inspirasi asana bermaksud beban. Saudara-saudari, dalam ayat ini memberitahu bahawa Malaiki, orang nabi yang seperti seorang pempakar, kerana Tuhan memberi Malaiki penglihatan rohani untuk melihat keadaan rohani yang menyedihkan sesama dengan warga negaranya. Mengapa berasa begitu sedih? Sebab keadaan rohani yang buruk ini menjadikan Malaiki ada satu beban rohani. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, apabila dia ada beban, dia menyampaikan firman Tuhan. Menyampaikan firman Tuhan yang mau ada satu hasrat yang sebelah kehidupan rohani orang lain. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus,
Malaikat berbicara ini kita yang sebentar, yang maukan kita dalam buku Malaikat ingin kita kembali cinta sejati kepada Tuhan. Seperti Yesus kata kepada gereja Efesus, kembalilah cinta yang pertama dalam Tuhan, yaitu bagaimana kita menghidupkan satu kehidupan Kristian yang digemari oleh Tuhan, yaitu kita mesti ada satu kasih, satu cinta kepada Tuhan yang mencinta kita, yang menyelamatkan kita daripada dosa dan juga kehidupan yang akan dihukum oleh Tuhan selamanya. Rahmat Tuhan dan kebenaran Tuhan dan Islam. Apabila Allah mengamanahkan semua orang dengan firman yang bebannya lebih berarti, saudara-saudari dalam Yesus Kristus, hanya mereka yang terbeban akan mempunyai rasa bertanggung jawab dan misi. Kalau kita melayani Tuhan tanpa apa merasa, kita tidak akan bertanggung jawab, kita tidak akan berusaha, kita hanya buat sia-sia saja, hanya buat secara lupa saja. Tapi mereka ada beban, mereka ada satu hasrat seperti api dibakar di dalam hati supaya Injil boleh diberitahu kepada lebih banyak orang. Maka Injil yang disediakan itu adalah kesan yang bentuk kesan. Saudara-saudari dalam Yesus, beban adalah istilah yang biasa digunakan oleh orang Kristen untuk menyatakan kesanggupan seorang Kristen untuk menanggung sesuatu tanggung jawab, menanggung sesuatu beban yang tertentu. Seperti seorang pastor, kita ada satu beban supaya semua jemaat dan gereja itu dibantu dan dilengkapi supaya boleh meninjau kepada banyak tempat yang sesat. Mereka penuhi oleh kasih Tuhan supaya kita boleh dilengkapi demi meninjau firman Tuhan. Yang kedua adalah memakai bahasa Tuhan kedua. Tuhan berfirman kepada umatnya, aku sentiasa mengasihi kamu. Apakah maksud Yahuwah? Saudara, Yahweh, yaitu Yahuwah dalam bahasa Ibrani kita membaca Yahweh. Saudara-saudari, Yahweh bermaksud sendiri, bukan dia dicipta, tapi dia wujud diri sendiri. Dalam satu gambaran di mana pada Musa yang memihak sesuatu tumbuhan dia dipagar sendiri, tetapi tidak dapat binasa. Sebab maksudnya di mana dia boleh wujud diri sendiri, seperti dia boleh pakai tanpa apa-apa makna. Saudara-saudari, Tuhan juga boleh memuaskan diri sendiri. Tetapi seperti tumbuhan itu boleh pakai sendiri dan tidak perlu apa-apa material. Saudara-saudari, Yahweh, Tuhan yang kita panggil ini adalah Tuhan yang wujud diri sendiri. Kalau orang tanya, manakah Tuhan berkata itu? Mana asalnya Tuhan? Kita kata, Tuhan itu. Dia ada asalnya, dia wujud diri sendiri. Kalau Tuhan ada asalnya, kita mesti menyembah Tuhan mana asalnya. Tapi Tuhan yang kita menyembah adalah Tuhan yang wujud. Saudara-saudari, Tuhan yang tidak berani, Yahweh atas kebenaran. Karena mereka akan memanggil Tuhan, nama Tuhan sebagai Adonai, yaitu Tuhanku ataupun Tuanku. Saudara-saudari, di dalam Alkitab di sini Tuhan berfirman kepada umatnya, aku sentiasa mengasihi. Yahweh melihat perjanjiannya dan menunjukkan belas kasihan. Tuhan sudah memberitahu akan Musa, sudah beritahu dengan nenek moyang mereka Abraham, Tuhan ingin menjadi Tuhan mereka dan Tuhan inginkan mereka menjadi jemaatnya, di mana Tuhan ada satu pihak begitu taat kepada perjanjiannya dan tidak pernah mengkhianati apa-apa syarat dalam perjanjian. Tapi kita lihat orang Israel beberapa kali mengkhianati Tuhan. Yahweh bermaksud melihat perjanjiannya dan menunjukkan belas kasihan kepada orang Israel, terutama dari pelanggaran secara perjanjian Tuhan dengan orang Israel. Yahweh masih tidak meninggalkan umatnya sendiri, yaitu Israel, walaupun mereka sentiasa mengkhianati Tuhan, sentiasa berdosa terhadap Tuhan. Tuhan berfirman kepada umatnya, Aku bukan saja mengasihi, aku sentiasa mengasihi. Saudara-saudari,
Dalam perjanjian lama ada 39 kita mengenal pasti akan Tuhan. Kita tahu dalam laluan perjanjian yaitu 5 buku yang paling awal di mana kita kata daulah Tuhan. Dan seterusnya dengan 12 kita, 17 kita ini boleh kata adalah satu sejarah. Di mana bahagian kedua kita boleh kata pengalaman perjanjian yaitu 5 buku, 5 kuis. Dan juga dalam bahagian ketiga 17 perjanjian dalam perjanjian lama dan kitab Nabi di mana memberitahu akan jemaat Tuhan yaitu orang Israel supaya mereka boleh taubat kepada Tuhan, supaya mereka boleh ketahui akan kedatangan Mesias pada satu hari, supaya mereka boleh tahu akan sifat Tuhan. Dan 39 yang kita tahu ini semua menerangkan begitu besar akan kasih Tuhan. Dalam 17 yang pertama ini adalah secara laluan perjanjian bagaimana Tuhan mengasihi jemaat. Dan pengalaman ini terangkan dari segi puisi, dari segi sifat puisi. 17 adalah pesan Tuhan supaya orang Israel sentiasa mengetahui Tuhan, ketahui akan pelancaran Tuhan di mana akan hantar Mesias supaya menyelamatkan jemaat Israel. Dan juga memberitahu akan situasi yang mereka menghadapi. Saudara-saudari, mereka dipanggil untuk tahu. Kita mengetahui kasih Yahweh kepada Israel dalam sejarah perjanjian lama. 17 kitab yang pertama dalam perjanjian lama. Kalau kita bagikan, kita boleh bagi kepada 10 tempoh. Iaitu kita lihat dalam perjanjian 41 ayat 41 sampai 11. Penciptaan Tuhan. Di mana bagaimana Tuhan menciptakan, tetapi bagaimana orang takut, mereka jatuh dalam dosa, bagaimana Tuhan menghukum mereka, bagaimana mereka mengalami satu banjir yang besar. Selepas itu Tuhan sudah memberi janji tidak akan memusnahkan mereka dengan banjir lagi, tetapi selepas itu mereka lagi sombong. Selepas beberapa ratus tahun selepas mereka sudah mendirikan satu bangunan yang besar untuk menyebarkan nama sendiri, yaitu kejadian dalam Babel. Saudara-saudari, kita lihat dalam perkiraan kejatuhan dan Babel dan Babel ini dalam kejadian 1 sampai 11, di mana Babel di belakang bilik seorang dinama Noah, di mana dia mendirikan satu kebau yang besar, di mana boleh menyelamatkan mereka yang percaya akan firman Tuhan. Selepas ini mereka hanya satu keluarga 8 orang yang wujud sebagai satu manusia yang baru. Saudara-saudari, selepas itu mereka mau mendirikan bangunan yang besar, yaitu kejadian dalam Babel, menyebarkan nama diri sendiri. Tapi Tuhan yang membedakan bahasa mereka. Lepas ini Tuhan memilih seorang yang dipanggil Abraham, di mana panggil dia keluar dari tempat asal untuk membawa dia kepada tempat yang Tuhan janji. Bukan saja Abraham, tetapi anaknya Ishak, Yakub dan Yusuf menjadi tokoh dalam 12 sampai 50. Ini adalah nenek moyang untuk orang Israel. Saudara-saudara, di mana kita tahu satu kejadian, di mana begitu besar akan iman orang nenek moyang orang Israel, yaitu Abraham, rela mengorbankan diri sendiri. Ini adalah satu perkara di mana begitu besar akan iman Abraham. Saudara-saudari, orang yang dikasihi oleh Tuhan, mereka yang taat kepada Tuhan akan iman kepada Tuhan. Selepas itu anaknya Ishak, selepas itu Yakub, Yusuf itu menjadi Perdana Menteri di Mesir. Selepas itu keluarga lebih kurang 70 orang dipindah kepada Mesir. Saudara-saudari, kita lihat bagaimana Yusuf memaafkan saudara dia walaupun saudara dia berkhianat dia dan membuat sesuatu yang tidak baik terhadapnya. Selepas ini kita lihat dalam tempo dan tempo keluaran selepas 430 tahun itu selepas itu. Kita tahu Abraham adalah lebih kurang 1800 sebelum Masehi. Tetapi dalam masa di mana apabila 430 tahun, yaitu lebih kurang 1446, Tuhan menyediakan seorang yaitu Musa untuk membawa jemaat
orang Israel yang sudah 200 lebih kurang 2 juta sudah. Mereka ada 2 million people yang di negara Israel. Maka Tuhan sudah menyediakan satu negara untuk membawa mereka keluar daripada tanah yang begitu susah. Ini saudara-saudari, kita tahu 10 bencana berlaku sebelum mereka boleh keluar daripada tanah yang di mana mereka belasai. Apabila mereka keluar, tetapi tentara di belakang untuk membawa mereka balik lagi. Tapi Tuhan memimpin mereka melalui musuh. Mereka boleh melalui laut yang merah, di mana selepas melengkapi selama dia membawa, dia menyampaikan kepimpinan, mengwarisi. Yosua sudah mengwarisi Musa menjadi pemimpin dalam generasi yang kedua, di mana yaitu dalam tempoh selepas 1406 sebelum Masehi. Yosua mengambil alih daripada Musa, membawa orang Israel ke negeri Kanaan yang sudah Tuhan janji. Saudara-saudari, selepas Yosua menakluk tanah itu, membahagi tanah, 12 suku sentiasa membawa yang Tuhan kasih. Artinya sebelum raja didirikan, mereka mengalami satu tempoh, yaitu tempoh hakim, di mana jenayah. Tapi Tuhan menghakimi mereka. Mereka membuat sesuatu yang salah. Mereka mengalami penghakiman dari Tuhan. Mereka kesusahan, tapi mereka buat yaitu Tuhan mengaku pesaakan mereka. Pasti mereka menyelamatkan. Dan mereka berpikir lagi dosa lagi susah lagi, minta lagi. Ini punya satu sentiasa membuat kurangnya 7 kali dalam buku Judges. Saudara-saudari, kita lihat dalam tempoh yang ke-6, yaitu di mana United Kingdom, mereka menjadi satu kerajaan di bawah Saul. Selepas itu di bawah Daud. Saudara-saudari, Raja Daud ini menyampaikan satu gambaran ataupun taubat Tuhan, di mana kerajaan Israel akan wujud selama-lamanya. Saudara-saudara Yesus itu, tetapi cucu Daud, yaitu Jorok, di mana kita lihat mereka sudah mempisah kepada dua kerajaan. Saudara-saudari, kita lihat di mana mereka di sebelah utara dipanggil Israel, yang di selatan dipanggil Juda. Saudara, sebab cucu Daud itu tidak mendengar mereka yang ada pengetahuan, ada cerdik, dan mendengar orang muda. Makalah orang jemaat merasa mereka hendak memisah daripada umat. Karena tempoh yang ke-8, di mana mereka menjadi tempoh kerajaan terberat. Mengapa? Sebab kerajaan ditakluk oleh kerajaan Persia pada tahun 722 Masehi. Selepas itu dalam tempoh ke-9, di dalam sebelah strata belakang, kita panggil kerajaan Yuda juga ditakluk oleh Babilonia. Tetapi dengan rahmat Tuhan, mereka boleh kembali, yaitu dalam tempoh ke-10. Dan kita tahu malaikat ini di tempoh masa di mana Nehemia yang mendirikan kota Jerusalem. Selepas dia mendirikan kota Jerusalem, dia balik lagi kepada kerajaan yang membolehkan dia balik. Di mana sebelum dia balik ke kali kedua, kami malaikat dikirikan untuk memanggil jemaat Tuhan untuk mengasihi. Dalam perjanjian baru, Tuhan juga berjanji bahawa dia tidak akan pernah meninggalkan mereka yang tidak kepada Tuhan. Kita lihat dalam perjanjian lama, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan sentiasa mengasihi mereka.
Saudara-saudari, dalam perjanjian baru juga Tuhan kata dia tidak akan meninggalkan kita. Masalah kita adalah kita meninggalkan Tuhan. Jadi apabila kita kata Yahweh, kita tahu kalau orang Kristian itu merujuk kepada Tuhan Bapa Allah, Tuhan Anak Yesus Kristus dan Tuhan Roh Kudus. Saudara-saudari, orang Kristian Tuhan Tritunggal yang diringkaskan daripada keseluruhan Alkitab. Saudara-saudari, Bapa adalah Tuhan, Tuhan Yesus adalah Tuhan, dan Roh Kudus adalah Tuhan. Dan walaupun Tuhan Tritunggal ini tidak oknum, yaitu person yang berbeza, mereka disatukan menjadi satu. Saudara-saudari, jadi Bapa ialah Yahweh, Yesus ialah Yahweh, dan Roh Kudus juga adalah Yahweh. Ini berbicara dengan Jehovah Witnesses, satu pengajaran dan sesat yang berbeza daripada awak, Tuhan terpesong daripada ajaran asas. Saudara-saudari, di mana asas saksi-saksi yang percaya ada Jehovah Witnesses bahawa mereka percaya bahawa hanya Tuhan Bapa Allah ialah Yahweh, Yesus akan Tuhan yang lebih rendah, Roh Kudus hanya satu kuasa saja. Menurut Alkitab dan gereja Ortodoks lain, gereja Metodis percaya bahawa Tuhan Bapa, Tuhan Yesus dan Tuhan Roh Kudus semuanya tetap, dan Tuhan yang wujudnya sendiri, dan maka mereka semua boleh dipanggil Tuhan. Dalam konteks janjian baru, kita boleh berkata akan Yesus Kristus juga mengasihi Tuhan Bapa Allah, Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan Roh Kudus. Di dalam perjanjian lama di mana Tuhan apabila kata mengasihi jemaat, tetapi mereka menjawab bagaimana Tuhan mengasihi kami. Tuhan menjawab Esau dan Yakub bersaudara, aku mengasihi Yakub. Tuhan berfirman sejak permulaan akan kasih Tuhan kepada umat. Aku sentiasa mengasihi kamu, tapi Allah sangat mengasihi dia. Ada kebenaran yang paling sukar untuk dan dianggap oleh manusia. Dan bukan sahaja oleh dunia hari ini, tapi juga dirakui oleh orang Israel pada zaman dahulu, asnya dalam lebih kurang 400 sebelum Masehi, ketika Nabi Malaikat melayang. Kerana sifat seperti anak yang tidak puas hati dan tidak pernah bersyukur. Lagi tidak puas sekali, mereka akan menyatakan bahawa Bapa mereka tidak menyayangi mereka. Kalau kamu anak-anak, kalau mereka ada satu kuat tidak tidak. Kadang-kadang Bapa tidak suka saya, tidak sayangi, suka saya sudah. Pemahaman orang tentang kasih, Tuhan juga mementingkan diri sendiri, dan kepuasan sekarang keinginan adalah cinta diri sendiri. Yang tidak ada cinta yang sebenar terhadap Tuhan. Apa yang mereka cinta kepada Tuhan itu bukan cinta yang sebenar, bukan kasih. Jadi mereka secara beransur-ansur mengambil kasih Tuhan itu begitu saja, sia-sia saja. Dan apabila mereka mengambil setipis kesukaran, mereka menafikan semua rahmat, semua karunia Tuhan, menjadi bukti bahawa Tuhan tidak mengasihi mereka. Tuhan berfirman sejak permulaan, saya seorang Tuhan yang mengasihi kamu. Bermula akan kasih Tuhan kepada umatnya. Aku sentiasa mengasihi kamu. Tuhan sudah berfirman, saya sentiasa mengasihi kamu. Tetapi mereka tidak faham akan orang yang dikasihi Tuhan. Sentiasa ditegurnya seperti bapa mentegur anak. Dan mereka tidak ketahui bahawa seorang bapa yang mengasihi akan mentegur. Dan Tuhan yang benar-benar kasih dan sentiasa tegur. Dan bangsa yang memberontak tidak akan binasa, melainkan karena kasih setia Tuhan. Sebab tidak berkesudahan rahmatnya. Saudara-saudari, dalam mengapa, bagaimana dan apa ini semua soalan daripada jemaat orang Israel dalam Burung Malakai dari teks yang asal. Maksudnya orang ramai bertanya kepada Tuhan sebanyak 8 kali perkataan ini, menandakan kejahilan dan ketidaran manusia. Iman yang berorientasi manusia ialah mengejar Tuhan, dan iman mengikut kehendak diri sendiri. Buat Tuhan seperti satu macam lampu Aladdin, mengikut diri sendiri, mengikut kehendak diri sendiri. Saudara-saudara, biarkan yang adalah mempersoalkan punca melampaui Tuhan. Iman berasaskan Tuhan dalam keinginan yang berterusan. Janganlah Tuhan ayat menggunakan faham yang adalah untuk membuat kita
dan sama ada tidak mengasihi dan tidak bertindak balas kepada karena kasihnya yang tidak berubah. Tuhan bertahan patahan orang ramai dan sanggup melendangkan diri untuk bertembak mengupas kebodohan orang sedikit demi sedikit supaya kita boleh dari saudara-saudara mereka membaca firman apa satu ayat Tuhan menjawab Esau dan Yakub, bersaudara, aku mengasihi Yakub serta keturunannya, tetapi aku membenci Esau serta keturunannya. Aku sudah memusnahkan kawasan berbukit milik Esau dan membiarkan tanahnya dihuni binatang buas. Sekira Yakub tidak berkata untuk menyatakan trust dan Tuhan cintai akan tidak cintai akan Esau. Sebab Esau memperontak Tuhan juga, yang bermaksud kastihilah Yakub lebih daripada kesetiaan Esau. Lebih ini katakan bagaimana Tuhan mengasihi Yakub. Bukan kerana Yakub nenek moyang Israel besar jasa orang atau Islam. Tuhan mengasihi Yakub. Tapi kerana Tuhan secara berdaulat memilih dia untuk memberkati semua bangsa ini melalui dia, mengenapi rancangan Tuhan untuk keselamatan bagi seluruh umat. Dan Ibrani juga memberitahu kita bahawa Yakub Yahudihan Tuhan dan Ibrani kita menyatakan kepercayaan Yakub dan kita Yakub menyatakan dalam baru respon Yakub kepada Tuhan dengan iman yang nampaknya penerimaan manusia akan kasih Tuhan adalah panggil Tuhan untuk berjalan dengan Tuhan selaras dengan kepercayaan dan kerendahan hati manusia ini. Tidak bermakna orang membayar apa untuk dibangkitkan. Ini kesemua adalah rahmat, semua adalah karunia Tuhan. Jika keturunan Esau yaitu orang hidup berkata, kota kami sudah dimusnahkan, tetapi kami akan mendengar yang semula. Dan Tuhan yang Maha Kuasa menjawab, janganlah mereka meminta semula, tetapi aku akan merumpuhkannya lagi. Orang akan menjadi mereka negeri DHK dan balian bangsa yang dicintai Tuhan selama-lamanya. Orang yang hidup dalam ayat keempat adalah keturunan Esau, saudara Gebayak dalam Kejadian 46 ayat yang tinggal di tenggara Rawa Makni. Mereka adalah saudara orang Israel, tapi mereka tidak memikirkan persaudaraan dan mengambil inisiatif untuk menyerang Daud, tapi sebaliknya ditaruh oleh Daud. Hidup pula memberontak pada zaman Raja Solomon, ketika pada zaman Raja Yoram dan juga dari Yehuda. Dan konflik dengan Yehuda berterusan selama bertahun-tahun. Mereka agung. Dan selepas kejatuhan Yerusalem pada tahun 586 sebelum Masehi, mereka bersorak gembira atas umat Tuhan, mengambil kesempatan daripada api dan jatuh ke dalam batu. Saudara-saudara, pada masa yang sama Babel mengepung Yerusalem yang juga menghilang tanah Edom. Orang itu yakin bahawa mereka boleh membangkitkan semula Tuhan. Berat Yehuda dikembalikan dari pembuangan dan kota Yerusalem dan Bait telah dipindah semula. Walau bagaimanapun orang itu secara beransur-ansur dihalau oleh orang Abadan di timur dan meminta ke selatan Yehuda, di mana mereka menghubungkan Dumai dengan Hebron sebagai ibu kota. Dalam era perjanjian baru, Herodes Agung yang menyembelihi bayi Bethlehem, Herodes muda yang membunuh Rasul Yakobus dan Agrippa yang menyoal siasat Paulus, semuanya adalah Hindu beli orang. Hindu mati di Rom pada tahun 70 Masehi dan hilang selepas itu. Orang Natabia menggantikan orang Edom pada abad ke-5 sebelum Masehi. Sebagai penguasa tanah Edom, pandai teruk Akyuba dan pelaporan meninggalkannya Suis tepi. Saudara-saudari, kita lihat situasi sedemikian. Edom mati di Rom pada tahun 70 Masehi dan hilang sebelum lepas. Orang Natabia menggantikan orang Edom pada abad ke-5 sebelum Masehi sebagai penguasa tanah Edom, pandai teruk Akyuba dan pelabuhan meninggalkan Sui tepi. Ini maksudnya di mana selepas itu Edom, yaitu Esau, dan tidak wujud lagi. Lepas Israel itu masih wujud.
Apabila Nabi Malaikat menulis kita itu orang itu belum sepenuh nanti oleh orang Napata. Dan kesudahan mereka belum dinyatakan sepenuhnya. Oleh itu orang-orang itu penuh dengan keraguan. Jika Tuhan benar-benar mencintai Yakub, maka dia membiarkan orang Israel pergi ke dalam tawanan Babel selama 70 tahun. Sementara orang hidung kedikan selamat dan sehat dalam masa tempoh yang selamat. Dengan mata kepala sendiri orang Israel akan nampak kejadian itu lalu berkata, Tuhan sungguh berkuasa. Kekuasaannya sampai ke luar negeri Israel. Tuhan mau mereka memberi perhatian kepada apa yang Tuhan kasih. Begitu besar akan karunia Tuhan dalam dirinya. Tuhan akan lakukannya di luar sempadan Israel. Dan menghitung kasih untuk hukum orang Edom tetapi. Biarlah mereka meminta dan aku akan meruntuhkan mereka. Tuhan mau mereka memberi perhatian kepada apa yang Tuhan tahu. Tuhan memberi karunia. Tuhan akan melakukan di luar sempadan Israel dan menghitung kasih hukum orang Edom dengan adil. Biarlah mereka meminta dan aku akan meruntuhkan mereka. Tuhan mendisiplinkan Israel dan kasih setia perjanjian. Dan kemudian memelihara mereka. Inilah kasih abadi dari Tuhan yang setia dan memelihara perjanjian. Jadi sebagai kesimpulan, untuk mengasihi Tuhan, mari kita membuat keputusan untuk lebih mengasihi Tuhan kita dan menjawab dengan mengatakan saya mengasihi kamu kepada Tuhan yang mengasihi saya. Memutuskan satu keputusan untuk mengelakkan laut datang hidup, kekuatan hidup kepada Yesus. Maka tidak cukup demi kehendak Tuhan satu langkah saja. Kita sentiasa merasa tidak cukup untuk membuat kehendak Tuhan. Tetapi satu demi satu langkah kita akan mempunyai seseorang yang lebih dekat dengan Tuhan. Saya menyamakan bahawa kita masih berhutang kepada Tuhan. Sama seperti Paulus berkata, kita berhutang kepada Injil. Ini tidak makna bahawa itu perlu membayar untuk berjaya memperoleh Injil. Tetapi kita perlu melihat bahawa dalam kehidupan yang perlu diperbaharui supaya kita berhutangkan untuk menyenangkan Tuhan. Kalau kita ingin mengalami perubahan dalam kehidupan, bagaimana kehidupan hidungan setiap hari bersama Tuhan, bagaimana keluarga menonton televisyen kerana itu sudah menjadi ketakihan ataupun menggunakan handphone dan lain-lain. Pada masa lalu anda tidak pernah menang dalam hal ini, walaupun bagaimanapun kerana ketidakcukupan kita. Apabila kita diri sendiri ini salah kepada Tuhan, kita akan lihat bagaimana Tuhan memperbaharui jiwa kita. Anda seolah-olah melihat respon anda terhadap kasih Tuhan dan anda sangat menyalahkannya. Marilah kita apabila berasa kesalahan diri sendiri, malah kita melukakan apa yang di belakang dan berusaha untuk mengasihi Tuhan di hadapan kita. Dahulu kami mungkin tidak memberitahu, kita tidak berinjil dengan ikhlas, tapi dengan sekarang kita tahu kasih akan Tuhan. Seperti Tuhan berkata kasih akan orang Israel. Dan untuk orang dalam zaman perjanjian baru, kita ketahui akan penghidupan Yesus Kudus. Kita mau menerima dan juga menyebarkan ini. Saya diri sendiri tidak boleh, tetapi saya bersedia untuk bahagian dalam pasukan berinjil dan membantu orang lain lebih memberi perhatian terhadap penginjilan terhadap firman Tuhan. Saudara-saudari, siapakah orang Kristen? Seorang pelajar Kristen, seorang yang dibaptis dan seorang yang utus untuk menjadi seorang yang menjadikan orang lain sebagai murid Yesus. Siapakah orang Kristen? Yaitu belajar daripada Yesus, sudah dibaptiskan dan juga dilengkapi supaya boleh untuk menjadikan orang lain sebagai murid Yesus. Apakah maksud melainkan seorang Kristen? Di sini kita tahu orang Kristen harus mencari cara firman Tuhan atas dasar kita menikmati kehendak Tuhan, membuat sesuatu yang Tuhan suka. Kita menjadi seorang yang melakukan perintah untuk kasih satu sama lain, menjadi semua bangsa murid kita ada satu sikap misi yaitu beban supaya kita menjadi seorang yang dikasihi dan juga disukai oleh Tuhan, menjadi seorang
yang Tuhan inginkan kita, yaitu mencari seorang yang memang ada sikap yang beban untuk menyembarkan. Marilah kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kita puji Tuhan dalam pagi ini melalui buku Melaikai bab 1 ayat 1 ke 5. Kita mau mengasihi Tuhan dengan lebih dalam. Oh Tuhan, kita sentiasa membelai alasan tidak mengakui kasih Tuhan. Oh ampunlah dosa kita. Biarlah kita sendiri boleh mengingati begitu besar akan kasih Tuhan. Dan nama Yesus Kristus kita berdoa. Amin. Semoga Tuhan memberkati. Kita jumpa lagi pada kali esok.